اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Baqarah. Kita sampai ayat yang ke-85. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 84 dan 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika mana kami telah mengambil perjanjian dengan kamu, iaitu Bani Israel ataupun Yahudi yang berada di Madinah. Perjanjian itu ialah, pertama, jangan kamu tidak menumpahkan darah ataupun membunuh antara sesama kamu. Yang kedua, kamu tidak mengusir antara sesama kamu. Kemudian kamu telah berikrar ataupun bersetuju dengan perjanjian tersebut dan kamu menyaksikannya. Pengajarannya, Bani Israel, yang pertama, Bani Israel telah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak membunuh di antara sesama mereka, tidak membunuh ataupun tidak berperang antara sesama mereka. Yang kedua, haram mengusir di antara satu sama lain. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga, umat manusia adalah seumpama satu umat ataupun satu jasad. Bila anggota badan yang lain ditimpa sakit, maka yang lain juga akan merasainya. Yang keempat, bila kita membunuh ataupun mengusir saudara kita, maka ia seolah mengusir diri kita sendiri. Yang kelima, Bani Israel terkenal dengan sifat mereka yang suka melanggar perjanjian. Bani Israel terkenal dengan sifat mereka yang suka melanggar perjanjian. Walaupun pada asalnya mereka telah bersetuju.
Yang kelima, haram. Yang keenam, haram. Tolong-menolong dalam perkara yang melibatkan dosa dan permusuhan. Haram, tolong-menolong dalam melibatkan perkara yang berdosa dan permusuhan. Dan kemudian itu ayat 84. Ayat 85 panjang lah. Kita ambil pengejaran dia. Ayat 85. Pertama, Bani Israel suka mengambil agama mengikut apa yang mereka suka dan menolaknya sekiranya tidak sesuai dengan nafsu mereka. Yang ketujuh, sesiapa yang menolak sebahagian ajaran agama dan menerima sebahagiannya, maka dia sebenarnya menolak keseluruhan ajaran agama. Yang ke berapa? 8. Wajib. Yang ke 9. Wajib masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhannya. Wajib masuk ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya. Yang ke-10, sesiapa yang mengambil agama yang sesuai dengan nafsunya dan menolak yang tidak sesuai dengan nafsunya, maka dia menyerupai Yahudi. Okey. Setakat tu nanti kita sambung. Ayat hari ini adalah Allah nak beritahu kesimpulan sikap orang Yahudi yang mengambil agama berdasarkan nafsunya. Kesimpulannya apa dia? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika makna mereka itu. Mereka itu ni, ulaika ni dipanggil ismu isyarah dalam bahasa Arab, iaitu refer kepada apa yang disebut sebelum ini. Sifat-sifat orang Yahudi yang memilih agama berdasarkan nafsunya. Maka Allah kata mereka ini adalah allazina, orang-orang yang ishtaru mana? Mereka membeli al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia. Dunia apa dia dalam bahasa Arab? Ad-dunya. Dah jadi bahasa Melayu kan?
Tapi makna asal dunia apa dia? Satu makna dia dekat. Sebab itulah akhirat dia panggil akhirat akhir, lambat. Solat hari ini tapi pahala selepas kiamat. Tapi dunia buat kerja sekarang, dapat sekarang. Jadi dunia yang pertama makna dia dekat. Yang kedua daripada dunuv, iaitu hina. Yang kedua, dunia ni makna hina. Kenapa dia hina? Sebab dia fungsi dia menipu daya manusia. Allah kata fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia menipu daya kamu. Dan juga dunia ni hina sebab ia tidak ada nilai bila dibanding dengan akhirat. Samanan qalila. Okey. Jadi Allah kata sifat orang Yahudi yang suka mengambil agama yang dia suka dan menolak yang dia tak suka, Allah kata mereka ni seumpama orang yang membeli kehidupan dunia bil akhirah dengan akhirat. Apa maksud ni? Bila jual beli, urusan jual beli kan, dia mesti ada rukun jual beli apa dia? Satu, penjual. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga, barang. Barang yang dijual ataupun yang dibeli. Yang keempat, harga. Jadi Allah guna perkataan ishtara, iaitu membeli. Apa yang mereka beli? Penjualnya siapa? Penjual siapa? Allah. Pembeli? Penjual ni Yahudi. Dia menjualkan. Dia jual apa ni? Dia jual akhirat. Pembelinya? Siapa pembeli? Yahudi juga. Barang yang dijual? Agama ataupun akhirat. Surga. Harganya? Dan ini barang yang dibeli ya. Barang yang dibeli. Barang yang dibeli ialah dunia. Harga yang dibayar? Harga yang dibayar akhirat. Okey. Jadi kehidupan dunia ni sebenarnya boleh beli tak? Kehidupan dunia boleh beli tak? Boleh. Ada jual kat mana? Boleh tak pergi Maiden? Saya nak dunia 1 kilo. Tak boleh kan? Dia barang yang boleh dibeli macam rumah, kereta, telefon kan? Kehidupan dunia ni tak boleh dibeli. Tapi kenapa Allah guna perkataan membeli? Yang sebenarnya bukan jual beli kan? Yang sebenar apa dia? Menukar. Dia ambil dunia, dia tolak akhirat. Menukar kan? Jadi Allah tak guna perkataan menukar, Allah guna perkataan membeli. Jadi bila Allah guna perkataan membeli, ada maksud tu. Apa maksud dia? Allah nak bagi tahu orang Yahudi dan juga yang mereka seumpamanya, bila dia tertipu dengan dunia, bukan sebab dipaksa, tapi sebab itu pilihan dia. Sebab tu Allah guna perkataan membeli. Ada tak orang beli barang yang dia tak suka? Tak ada kan? Jadi Yahudi ni beli dunia sebab itu pilihan dia, itu yang dia suka. Tak ada paksaan.
Di sini juga membuktikan bahawa hidayah tu betul hak Tuhan, tapi akhirnya yang menentukan untuk mendapat hidayah ataupun tidak manusia sendiri. Allah bagi pilihan. Buktinya ni, dia beli kehidupan. Okey, satu Allah nak bagi tu, Allah guna perkataan membeli, Allah nak bagi tu, itu pilihan dia, bukan dipaksa. Jadi kalau dia diazab di neraka pun tak boleh salahkan sesiapa. Satu. Yang kedua, Allah guna perkataan membeli sebab Allah nak gambarkan jual beli yang paling rugi, jual beli yang paling bodoh. Dia biasa kita nak membeli, kalau kita nak membeli, kita akan pastikan barang yang kita nak beli lebih bernilai daripada duit yang kita bayar. Betul? Contohlah kita ada 500,000, kita nak beli rumah, kan? Jadi dengan harga 500,000 kita nak beli rumah, kita akan pastikan rumah tu lebih bermanfaat untuk kita daripada duit 500,000. Baru kita beli, betul kan? Betul? Betul kan? Ada tak orang beli dengan harga 500,000 tapi barang tu tak banyak memberi manfaat pada dia? Ada tak? Contohlah, dia beli 500,000 tapi rumah tu rumah setinggan, elektrik pun tak ada, air pun tak ada, tapi harga dia 500,000. Kalau ada orang beli macam ni, kita nak kata apa ni, pembeli ni? Nak kata apa? Tak cerdik ataupun bodoh, kan? Tapi ada tak orang beli macam tu? Harga 500,000, rumah setinggan, elektrik pun tak ada, air pun tak ada. Ada tak? Tak ada. Kalau ada, memang confirm dia ada masalah mental, kan? Boleh faham? Sebab kaedah membeli, dia akan pastikan barang yang dia beli lebih besar faedah daripada duit yang dia bayar. Contoh kita nak beli telefon 1,000, kan? 1,000 tu ada nilai, tapi telefon lagi besar faedah. Dia boleh guna mungkin 10 tahun, 20 tahun, kan? Okey? Jadi di sini Allah nak bagi tu, inilah jual beli yang paling bodoh dan paling rugi. Kenapa? Yang dia jual apa dia? Yang dia jual ialah akhirat. Yang dia dapat ialah jual beli yang rugi ke untung. Bila dia beli dunia, dia jual akhirat, maka akhirnya dia akan dapat apa? Neraka. Jadi bodoh tak? Dia beli untuk dibakar dalam api. Harga yang dibayar ialah surga. Surga saya tak nak ambil. Saya nak api neraka. Adakah jual beli yang menguntungkan? Saya bagi analogi, kan? Saya beli peti ais yang dah berkarat lah. Pintu pun tercabut. Harga dia 2,000. Saya pun bawa balik kat rumah saya bagi tahu, ini peti ais ni. Isteri saya tanya berapa? 2,000. Yang tak sejuk, pintu pun tercabut. Isteri saya kata apa pada saya? Apa dia? Isteri kata apa? Menyesal aku kahwin dengan suami ni. Sebab apa? Dah tak waras, kan? Betul tak? Kalau berlaku, betul-betul berlaku, kita rasa orang ni memang paling bodoh. Tapi sebenarnya, yang berlaku lebih dahsyat daripada itu dan lebih ramai daripada itu. Apa dia? Ni. Dia bukan beli peti air yang rosak dengan harga 2,000, bukan. Tapi dia jual nilai syurga, bukan 2,000, bukan 2 juta. Dan dia dapat ialah bukan peti air yang rosak, neraka. Bodoh tak? Tapi orang perasan tak ini jual beli yang paling bodoh? Orang perasan tak? Ramai tak yang jual beli macam ni? Ramai. Semua yang tak solat, kan? Jenis jual beli peti air yang rosak dengan harga puluh-puluh ribu bila dia tak solat ataupun bila dia buat maksiat. Sebab itulah yang masuk neraka lebih ramai daripada masuk surga. Sebab apa? Mereka membeli neraka dengan harga surga. Inilah jual beli yang paling rugi.
Okey. Kemudian Allah kata apa? Fala yukhaffafu. Fala yukhaffafu, maka orang yang Yahudi yang macam ini, fala yukhaffaf, tidak akan, yukhaffaf mana khafif, tidak akan diringankan, anhum, dari mereka, al-azab, azab. Jadi orang yang menukar agama dengan beli dunia, kan, Allah kata bukan setakat akan diazab, tapi tidak diringankan azabnya. Apa maksud tidak diringankan? Iaitu kalau dia azab selama-lama, dia tak mungkin menjadi 1 juta tahun, tak mungkin. Satu, dari segi masa. Yang kedua, dari segi kepanasannya. Kalau panas dia berapa? 69 kali ganda, tak mungkin lepas 10 tahun Allah kurangkan jadi 68 kali ganda. Bahkan sebab itulah cuba buka surah Ghafir ayat 49. Surah Ghafir. Wa qala allazi fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna apa? Yauman minal azab. Lepas tu qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala fad'u qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dalal, kan? Okey. Cuba terjemah. Waqala, dan telah berkata allazina, orang-orang yang finnar, yang berada dalam neraka. Mereka berkata pada siapa? Li khazanah. Khazanah apa dia? Jamak. Kalau satu, khazin, penjaga. Kalau khazanah, penjaga-penjaga neraka Jahannam. Siapa ni? Malaikat. Jadi ahli neraka berkata kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kamu. Dia tak kata Tuhan kami. Berdoa apa dia? Dia suruh minta yukhaffif ni. Dalam ayat ni Allah kata tidak akan diringankan. Tapi ahli neraka minta tak untuk diringankan? Mereka minta. Dia kata pada penjaga neraka, tolonglah minta pada Tuhan supaya Tuhan yukhaffif, meringankan. Ringankan berapa hari? Ringankan daripada kami yauman, 1 hari. 1 hari minal azab, daripada azab. Kenapa dia minta 1 hari? Kenapa dia tak minta keluar je? Tolonglah bagi Tuhan keluarkan kami daripada neraka. Ataupun minta ringankan azab sebulan ke? Setahun ke? Kenapa minta 1 hari? Kita kalau tengah terbakar, kan, kita minta padam 10 minit ke padam sampai bila-bila? Kan? Jadi kenapa minta 1 hari? Dia tahu? Dia yakin yang minta keluar terus mustahil.
Jadi sebab tu dia tak minta. Yang minta 1 hari pun bela tu dapat. Tapi tak apalah. Kan? Kalau kena seksa 1000 tahun, tiba-tiba dapat rehat 1 hari, okey tak? Okey tak? Okey kan? Ha? Dia test dulu 1 hari. Kemudian malaikat penjaga neraka berkata, qalu, tengok jawapan pun menyakitkan hati. Apa dia? Awalam taku ta'tikum rusulukum? Rasul-rasul kamu tak datang ke cerita pasal neraka dulu masa kat dunia? Tak ada ke orang bagi peringatan? Bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka mereka jawab apa? Ahli neraka jawab, bala, bahkan ada. Qalu, maka penjaga neraka berkata, kalau ada, fad'u, kamu minta sendiri. Kamu berdoa sendiri. Kemudian Allah kata apa? Tidaklah doa orang-orang kafir yang dalam neraka ni kecuali sia-sia. Okey. Jadi sebenarnya azab dalam neraka ni, satu, tak diringankan. Yang kedua, adakah mungkin bertambah? Ataupun maintain je? Makna hari ni panas, besok lagi panas, minggu depan lagi panas. Tambah. Ada dalil? Yang tak diringankan kita fahamkan. Tapi soalan kedua, adakah akan bertambah? Ada dalil? Ada. Buka surah An-Naba ayat 30. Surah An-Naba. Allah kata apa? Fazuku falan nazidakum illa azaba. Okey, cuba terjemah. Fazuku, Allah kata apa? Rasalah azab. Lepas tu, falan nazidakum, kami sekali-kali tidak akan tambah kecuali azab. Jadi azab bertambah ke tak? Bukan setakat tak dikurangkan, tapi ditambah lagi. Kemudian kekal. Ayat 30 surah An-Naba. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi bila baca Quran, bila tadabbur, mereka yang paling takut bukan pasal rezeki, bukan pasal musibah kat dunia, tapi yang paling mereka takut ialah dosa. Sebab kerana dosalah manusia akan diazab dalam neraka. Sebab tu bila Allah perintah apa saja, walaupun risikonya mati, contoh pergi berjihad ke, mereka berlomba. Sebab dengan berjihad itu, kalau mereka mati, confirm selamat daripada azab neraka. Walaupun terpaksa hilang dunia. Begitu juga Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diceritakan mereka adalah keluarga yang hartawan. Keluarga yang kaya. Tapi sebab kalau mereka kekal dalam masyarakat, mereka akan syirik dan mereka akan dibakar dalam neraka, mereka tak sanggup. Jadi mereka jual semua dunia untuk selamat daripada neraka. Begitu juga kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar tak? Yang raja yang zalim tangkap semua orang beriman, digali parit besar, kemudian dinyalakan api. Kemudian dia paksa siapa-siapa yang beriman terjun ke dalam parit yang penuh dengan api. Walaupun mereka baru je beriman, mereka cabut lari ke ataupun segera terjun ke dalam parit yang penuh dengan api? Terjun kan? Dan last sekali siapa yang terjun? Yang last sekali. Seorang ibu dengan babynya, dengan anaknya. Jadi mak ni teragak-agak nak terjun. Bukan takut, tapi dia kesian baby itu. Sebab bagi dia baby itu tak berdosa. Kenapa dia nak terjun dengan baby itu? Dan akhirnya Allah bagi kelebihan pada karamah kepada baby itu. Baby itu bercakap dalam hadis sahih. Apa kata baby itu? Apa kata? Apa?
Baby itu kata pada mak dia, mak, kita berada di atas kebenaran, terjun. Kenapa? Kenapa mereka ni ramai ni dan baru je beriman, bukan setahun, baru je setengah jam. Kenapa mereka berani terjun dalam api ni? Langsung tak rasa takut. Ha? Yalah, tapi api kat depan ni. Kita kalau masuk api untuk dapat syurga, kita masuk tak dalam api tu? Yakin lah? Ya ke? Jadi kenapa dia berani masuk? Sebab dia bukan nampak api kat depan. Dia nampak api di ni, akhirat ni. Yang tidak diringankan dan akan ditambah. Dia kata kalau kita masuk yang ni, yang sana tak lepas. Dan bila masuk yang sana, kekal. Dan akan bertambah panasnya. Yang ni aku masuk sekejap je, lepas tu mati, habis. Boleh faham? Keyakinan tu. Keyakinan api neraka di akhirat besok lagi dahsyat dan kekal. Jadi dia berani terjun dalam api kat dunia. Okey? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Biarlah panas sekejap. Kalau nak pakai tudung ke, panas sekejap tak apa, sabarlah. Jangan kita duduk dalam api yang tak diringankan dan semakin bertambah panasnya. Okey. Lepas tu, walahum, dan tidak mereka ditolong. Kita panas kat dunia, terbakar je, ada je orang tolong, kan? Kalau sempatlah bomba ke orang ke, tapi bila di akhirat tak diringankan. Yang kedua, walahum yusarun, tak ada siapa yang akan dapat menghalang kita daripada neraka. Okey, habis. Kemudian ayat seterusnya, walaqad, dan demi Allah, lam pasti, qad sesungguhnya, ataina kami telah beri Musa kepada Musa kitab. Kitab apa ni? Kitab Taurat. Kenapa Allah sebut Musa? Sebab Musa adalah Nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel. Dan keseluruhannya Musa adalah yang ketiga, kan? Selepas Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS. Di situ juga Allah nak begitu. Bila Allah sayang pada seseorang, bila Allah cinta pada seseorang, Allah bagi apa? Tak tu. Kitab. Dia ujian, dia tak boleh hadapi ujian kalau tanpa ilmu. Sebab tu sebelum Allah bagi ujian, Allah bagi ilmu. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, Allah bagi kefahaman agama. Bila dia faham agama, ujian tu tak ada masalah. Tapi dalam keadaan jahil, datang musibah, betul-betul musibah. Okey. Dan begitu juga, ini Nabi kan. Ada yang bukan Nabi, tapi Allah sayang. Allah tak bagi harta. Allah bagi ilmu, Allah bagi hikmah. Dia tu orang biasa, tapi sebab Allah sayang, dia orang biasa dan orang miskin. Allah tak bagi harta, tapi Allah bagi hikmah. Siapa dia? Luqman. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Okey, wa qaffayna, dan lepas tu kami qaffayna apa dia? Kami iringkan ataupun ikut min ba'dihi, dari selepasnya, selepas Musa, bir rasul, dengan ni jamak plural, para rasul. Ramai tak? Selepas Musa, Allah sebut Isa, kan? Tapi antara Musa dengan Isa, ramai tak rasul ni? Lepas Musa, kami iringnya dengan rasul-rasul. Lepas tu baru kami utuskan Isa. Jadi antara Musa dengan Isa, berapa ramai rasul? Contoh antaranya,
Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Itu semua yang Allah utus antara Musa dengan Nabi Isa AS. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Selepas Allah hantar Musa, Allah hantar pula Rasul-Rasul ramai. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Rahmat Allah kepada Bani Israel. Jadi rahmat Allah kepada hamba dia, bukan Allah bagi duit, Allah bagi orang yang boleh pandu manusia supaya kenal Allah dan sembah Allah. Sebab tu dalam surah Al-Hadid Allah kata apa? Allah beritahu kenapa Bani Israel ini akhirnya jadi keras. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Iaitu setelah mereka lama tak ada rasul, setelah lama mereka tak dengar tazkirah, hati mereka menjadi keras. Sebab tu Allah sayang, Allah tak biarkan Bani Israel dalam keadaan tidak ada rasul. Ini rahmat Allah. Dan kalau kita baca dalam surah Yasin, ada tak kisah dalam surah Yasin Allah hantar satu negeri tu berapa rasul sekaligus? Dua kan? Lepas dua tu, penduduk negeri itu mendustakan dua-dua rasul. Lepas tu Allah buat apa? Allah turunkan azab ke? Allah tambah lagi rasul. Subhanallah. Itu rahmat Allah. Maka pengajaran untuk kita beda. Kalau kita sayang pada anak, sayang pada orang lain, bagi duit ke bagi cikgu mengajar? Bagi cikgu mengajar. Dan cikgu tu mengajar agama lah, kan? Siapa yang sayang pada orang tapi dengan cara bagi duit sebenarnya tak sayang. Berapa ramai yang sesat, semakin dapat senang, semakin mewah, semakin dia lupa pada Tuhan. Bahkan Allah lagi sayang, bukan setakat Allah utuskan Rasul, Allah bagi kitab, tapi kadang-kadang Allah tarik pula nikmat. Betul kan? Macam Rasulullah apa yang ada? Anak yatim, mak bapak pun tak ada. Kemudian miskin. Kemudian kena halau pula. Lagi Allah sayang, lagi Allah tarik kemudahan. Supaya apa? Supaya orang tu semakin bergantung hanya kepada Allah. Bila duit banyak, bergantung pada duit kan? Bila ada kuasa, bergantung pada kuasa. Akhirnya dia lupa pada Allah. Okey. Jadi kami ikuti selepas Nabi Musa dengan para rasul. Dan akhirnya Bani Israel dengan sebab ramai rasul, dia salah faham. Dia kata apa? Kami adalah bangsa yang paling mulia. Buktinya Allah hantar rasul, kebanyakan hampir semua rasul daripada Bani Israel. Akhirnya dia rasa dia adalah bangsa yang terpilih. Sebenarnya kalau ramai rasul tu menunjukkan bangsa tu mulia ke atau bangsa tu ada masalah? Contohlah anak kita kan, anak kita ni seorang je, tapi ada 10 orang guru tuition. Anak kita pandai ke lembab? Dia bangga, anak saya ada 10 orang guru. Kawan sebelah tu seorang je guru tuition. Sebenarnya anak siapa yang cerdik? Yang banyak guru kan seorang guru. Bila Rasul ramai di kalangan Bani Israel, menunjukkan Bani Israel ini adalah bangsa yang degil keras kepala. Sampai tahap nanti Allah akan sebut, dia sampai tahap dia bunuh pula para Rasul. Okey, wa ataina, dan kami beri kepada Isa bin Maryam. Kenapa? Semua para Nabi Allah sebut dalam Al-Quran, Allah tak sebut bin. Tapi bila sebut Isa, Allah mesti sebut bin Maryam. Apa hikmahnya? Satu-satu daripada ibu. Semua lahir daripada ibu. Ibu tanpa bapa ke anak tanpa bapa? Jadi apa yang Allah nak bagi tahu?
Carilah dalam Quran. Kalau sebut Isa, mesti ada bin Maryam. Nabi Muhammad tak ada bin Abdullah. Ibrahim pun tak ada bin bapa dia. Apa hikmahnya? Satu Allah nak bagi tahu Allah tu maha hebat. Ada yang Allah lahirkan manusia dengan ada mak bapa. Ada yang Allah lahirkan manusia tanpa mak dan bapa seperti Adam. Ada yang Allah lahirkan manusia tanpa bapa seperti Isa. Dan ada Allah lahirkan manusia tanpa mak. Bapa ada. Siapa? Hawa. Hawa lahir daripada Adam, mak dia tak ada. Kan? Satu, Allah nak bagi tahu kehebatan Allah. Bukan mesti ada bapa ataupun mak baru dapat anak, tak mestinya. Kalau ada mak bapa baru dapat anak, Allah tak berapa hebatlah. Okey, satu. Yang kedua, Allah sebut Isa bin Maryam. Isa bin Maryam sebenarnya Allah nak menafikan dakwaan orang Nasrani. Nasrani dakwa apa? Isa ibnullah. Isa ibnullah. Jadi Allah nak tegaskan, Isa bukan anak Allah. Isa anak Maryam. Okey. Kemudian kami beri Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan ataupun bukti. Ini jamak ni, keterangan-keterangan. Keterangan apa ni? Apa dia? Kitab Injil. Lagi? Ini jamak ni. Mana bukan satu. Kalau kitab satu je. Mukjizat. Tapi kenapa Allah tak sebut kitab dan Allah tak sebut mukjizat? Allah sebut bayyinat. Apa message? Mesejnya Allah nak bagi tahu sama ada kitab ke ataupun mukjizat Nabi Isa ke, semuanya jelas. Bagi orang yang waras, bila tengok je dia akan terus beriman. Yang tak beriman tu bukan sebab mukjizat tu tak jelas, tapi masalah akal dia tak waras. Contoh macam mukjizat Nabi Musa kan. Bila tukang sihir tengok, sekali je, apa berlaku pada tukang sihir? Dia tak perlu tengok 2 kali, tak perlu tengok 3 mukjizat. Satu je. Terus dia beriman. Sebab apa? Semua bukti yang Nabi bawa adalah jelas. Jadi sangat tidak betul sebahagian orang mengatakan Quran ni tak jelas. Quran ni mengelirukan. Quran ni susah nak faham. Tak betul. Sebenarnya Quran cukup jelas. Yang tak jelas tu orang tu. Allah sebut apa dalam Quran? Kita ada belajar ni. Walaqad yassarna al-Quran lizikri fahal min muddakir. Surah apa ni? Surah apa ni? Kita dah belajar ni. Kelas siang hari ya. Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Berapa kali Allah sebut ni? Allah ulang ayat sama ni dalam surah Al-Qamar. 7. Okey, terjemah dulu. Walaqad, dan pasti sesungguhnya, yassarna, kami telah mudahkan Quran. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Lizikri, untuk Allah tak kata kami mudahkan untuk dibaca. Bukan untuk dihafal, tapi untuk zikri. Apa makna zikri? Untuk diambil peringatan. Kami mudahkan. Sampai Allah bertanya, fahal min muddakir? Kami dah mudahkan untuk Quran diambil, difahami dan diambil pengajaran. Tapi tak ada orang nak ambil pengajaran. Yang ada ramai nak baca. Yang ada ramai nak hafal. Kan? Yang ada ramai nak berlagu. Maka Allah tanya, fahal min muddakir? Tak ada ke orang yang nak ambil pengajaran? Sebab kami dah mudahkan. Boleh? Jadi tak ada alasan untuk kita tidak faham Al-Quran. Kalau dia tak faham tu bukan makna Quran susah. Tapi dia yang tak nak. Okey, kemudian wa ayyadnahu, dan kami telah ayyadna, telah kuatkan, kukuhkan. Nya ni balik kepada Nabi Isa. Kami telah kuatkan Nabi Isa dengan biruhil qudus. Dengan roh
Roh Al-Qudus yang suci. Apa maksud ni? Roh Al-Qudus. Ada tiga pendapat. Satu, roh Nabi Isa sendiri. Roh Nabi Isa sendiri. Iaitu kami kuatkan Nabi Isa dengan rohnya yang suci, bersih. Pendapat kedua, roh itu adalah kitab, iaitu Injil. Semua Al-Quran ataupun Injil ataupun Taurat, Allah sebut dia adalah sebagai roh. Mana kalau badan tak ada nyawa, mati. Maka begitu juga kalau badan tidak ada roh, iaitu kitab Al-Quran, mati. Okey, pendapat ketiga, Jibril. Sebagian Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ar-ruhul amin. Quran itu ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi ada tiga pendapat Rohul Kudus. Mana kami kuatkan Isa dengan apa? Dengan rohnya yang suci. Ataupun kami kuatkannya dengan kitab Injil. Ataupun kami kuatkannya dengan Jibril alaihissalam. Dan pendapat yang paling kuat ialah yang ketiga, Jibril. Okey, kemudian sekarang Allah nak tegur lagi perangai Bani Israel. Allah nak tegur dan nak mencela perangai Bani Israel. Apa dia? Apakah? Maka kullama apa dia? Setiap kali ja'akum, datang kepada kamu Rasul. Mana-mana Rasul bima la tahwa, yang tahwa ni daripada hawa nafsu, yang tidak disukai. Ini perangai ni, penyakit apa ni? Dia nak terima Rasul, dia tengok dulu. Tengok dari segi apa? Tahwa. Sesuai tak dengan nafsu dia. Bila sesuai, dia terima. Kan? Macam Nabi Isa, pada awal dia terima. Tapi bila datang Nabi Muhammad, dia tolak. Anfusukum bima la tahwa anfusukum. Tidak disukai oleh diri kamu. Maka apa sikap kamu? Bila Rasul tu nafsu kamu tak suka. Istakbartum. Kamu istakbartum, takabur, sombong. Kamu tolak. Jadi apa penyakit ni? Penyakit Bani Israel ialah Al-Kibru. Al-Kibru ialah sombong. Kan Yahudi ni ada ilmu tak? Ada. Bila ada ilmu, kemudian tolak, maka puncanya ialah Kibru. Kalau tak ada ilmu dan dia tolak, puncanya puncanya jahil. Lepas tu Allah sebut dalam surah Al-Fatihah kan, ada tiga golongan manusia. Pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau bagi nikmat pada mereka. Siapa? Yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu. Yang kedua, al-maghdubi alaihim, jalan orang yang ada ilmu tapi sombong, Allah murka, Yahudi. Jalan yang ketiga, waladhdallin, jalan siapa ni? Sesat. Sebab apa sesat? Jadi punca manusia kufur kepada Allah dua aja. Satu, al-kibru. Yang kedua, al-jahlu. Okey. Jadi Allah kata, adakah patut setiap kali datang Rasul yang tak sesuai dengan nafsu kamu, terus kamu sombong? Adakah patut macam tu? Kenapa tak patut? Kenapa tak patut? Iaitu pilih Rasul berdasarkan nafsu dia. Kenapa tak patut?
Tak patut sebab yang hantar Rasul tu siapa? Allah. Siapa lebih tahu Rasul ni sesuai untuk sesuatu kaum? Siapa lebih tahu? Rasul ke kaum tu? Rasul. Jadi sangat tak patut sebab kamu seolah berlagak kamu lebih tahu daripada Tuhan. Rasul ni sesuai, Rasul ni tak sesuai. Okey, kemudian akhirnya apa berlaku? Fafariqa. Lalu fariqan apa dah? Sekumpulan. Kazzabtum, kamu dusta. Sebahagian kamu bila datang Rasul yang tak sesuai, kamu dustakan. Dan lagi dahsyat, wa fariqan, dan sebahagian kamu bunuh. Jadi dusta dengan bunuh mana lebih dahsyat? Dua-dua tak betul ni. Dia Bani Israel Yahudi ni bila datang Rasul mereka berpecah pada dua. Dua-dua tu sombong, tapi ada dua jenis sombong. Pertama, dia sombong, dia dusta. Yang kedua, dia sombong, dia dusta dan dia bunuh. Yang mana lebih dahsyat? Dusta saja ataupun dusta dan bunuh? Perasan tak? Bila sebut kazzabtum, Allah sebut dalam bentuk fi'il madhi. Kazzabtum ni fi'il madhi ya. Tapi bila sebut bunuh, Allah sebut dalam bentuk fi'il apa ni? Mudhari' kan? Kenapa? Sepatut sama kan? Sini madhi, sini pun madhi lah. Kalau sini kazzabtum, sini apa? Ada kalau selari macam ni. Sama-sama madhi. Kazzabtum, sini qataltum. Kalau sini taqtulun, fi'il mudhari'. Sini pun apa dah? Tukazzibun. Boleh? Jadi kenapa berbeza? Fi'il madhi menunjukkan apa? Past tense kan, lepas. Fi'il mudhari' menunjukkan sedang dan sentiasa. Jadi kenapa? Sampai sekarang yang mana tu? Yahudi. Tak, sekarang dia bunuh siapa ni? Nabi. Sekarang mana ada Nabi? Apa dia? Tak. Sekarang isu dia bunuh Nabi ni. Tengok ayat tu. Setiap kali datang Rasul yang tak sesuai dengan kamu, kamu berpecah dua. Satu, kamu dusta. Yang kedua, kamu dusta dan bunuh Nabi. Bukan ulama. Yang ulama tu cerita lain lah. Ya? Tak, sekarang kenapa? Yang bunuh ni Allah guna fi'il mudhari' yang menunjukkan sentiasa. Yang dusta ni Allah guna fi'il madhi yang menunjukkan past tense. Okey. Dalam tafsir pertamalah dia nak sebut, Allah nak sebut apa ni? Dia Quran ke antara mukjizat Quran apa dia? Hujung dia sama. Hujung dia sama. Perasan tak? Hujung ayat ni apa dia? Yun Sarun ada waw nun kan? Yang ni perasan tak? Yu'minun ada waw nun. Kan? Kalau Allah guna kazzabtum sini pun fi'il madhi, qataltum tak sama hujung ayat. Itu keindahan bahasa Al-Quran. Jadi Allah nak bagi sama yunsarun, taqtulun, yu'minun, maka di sini Allah guna fi'il mudhari'. Itu satu sebab. Yang kedua, Allah nak bagi tahu perbuatan Yahudi yang membunuh para nabi ni sentiasa berlaku. Isa dia bunuh tak? Dia rancang nak bunuh lah walaupun tak berjaya. Dan Nabi Muhammad dia bunuh tak? Dia rancang tak nak bunuh? Apa dia peristiwa tu? Kan dalam peperangan Khaybar dia masukkan racun dalam daging yang Nabi makan. Dan ada pendapat mengatakan Nabi wafat sebab kesan racun yang dimasukkan oleh orang Yahudi. Jadi usaha Yahudi untuk membunuh para nabi berterusan. Maka Allah guna fi'il mudhari'. Boleh?
Dusta ni berterusan juga, kan? Tapi Allah nak bagi tahu antara dua ni, dusta dengan bunuh yang paling dahsyat mana? Bunuh. Dahsyat. Macam mana kita fikir Yahudi di Madinah, kan? Allah tahu perancangan Yahudi ni suka bunuh para Nabi. Bahkan Allah tahu mereka juga merancang nak bunuh Nabi. Tapi Allah biarkan mereka di Madinah, kan? Kenapa? Buktikan. Dan juga menunjukkan apa dia? Rahmat Allah. Adakah semua Yahudi ni ada dua sifat ni yang ada di Madinah? Tak. Ada yang baik, ada yang beriman, kan? Kalau yang beriman siapa dia? Yahudi yang beriman. Isteri Nabi satu, Safiyah bin Huyai, kan? Tak yang lelaki, ulama dia. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ya. Okey, jadi di sini pengajaran yang paling besar untuk kita benda. Perangai istakbartum, sombong. Kan? Jadi ramai tak orang Islam sombong? Sombong apa ni? Sombong apa? Kalau Yahudi ni sombong tak nak terima kebenaran. Walaupun terang-terang buktikan. Kalau kita pula sombong apa dia? Tak Nabi sebut. Nabi kata la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tak akan masuk syurga sesiapa yang ada dalam hatinya sombong walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah ni lah. Lebih halus daripada titik. Kemudian sahabat bertanya, aku pakai selipar atau kasut yang cantik. Adakah itu dikira sombong? Nabi kata tak. Habis sombong apa dia? Nabi bagi definisi sombong. Al-kibru, sombong ialah apa dia? Batarul, satu batarul haq. Yang kedua, ghamtun nas. Ini sombong yang Nabi kata tak akan masuk surga walaupun sebesar zarah. Apa dia batarul haq? Tolak kebenaran. Sebut hadis sahih je tak apalah. Itu tolaklah tu, kan? Dan bila nak tadabbur Al-Quran tak apalah, saya nak betulkan tajwid. Sebenarnya yang tak nak tadabbur Al-Quran ni dia termasuk ni batarul haq. Betul tak? Dalam Quran semua benar tak? Macam mana yang benar kamu tak nak faham, kamu tak nak belajar? Jadi saya ingatkan kepada semua, pastikan kita jangan tak nak belajar tadabbur Al-Quran. Sebab takut-takut termasuk menolak kebenaran. Yang kedua, jangan tak nak belajar sunnah Nabi. Dan bila dengar sunnah Nabi, terus terima. Sebab kalau tak terima, takut-takut termasuk batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, bila dia tolak kebenaran, dia pergi yang kedua pula. Ghamtun nas apa dia? Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Macam inilah Bani Israel. Bani Israel ada tak dua-dua ni? Pertama dia tolak kebenaran, tolak kitab, tolak Nabi, kan? Yang kedua, ada tak? Dia merendahkan semua bangsa lain. Dia kata dia saja bangsa yang terpilih. Dia kata mereka saja akan masuk surga. Puncanya apa? Punca dia merendahkan orang lain. Bila dia ada kelebihan. Dia punca dia rendahkan orang bila ada kelebihan. Sama ada kelebihan dari segi bangsa, kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan pangkat, kelebihan apa lagi? Muka handsome, kan? Semua tu. Bila ada lebih sikit je, biasa manusia akan merendahkan orang lain. Okey.
Ayat ni kena habiskan, dia sebut sambungan. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna, qulub. Tengok ni, hati-hati kami ghulfun. Apa makna ghulfun? Dia bahasa Arab, kalau kulit buku tu dia panggil ghilaf. Ghilaf daripada ghulfun dah. Saya tak tahu dia terjemah apa tu. Ada? Mana sebenarnya, dan bagi tu Yahudi kata apa? Kami tak boleh terima kebenaran sebab hati kami tak faham. Kenapa tak faham? Ada ghulfun. Ada penutup. Sebenarnya apa Yahudi nak bagi tahu ni? Yahudi nak bagi tahu, kami bukan tak nak terima kebenaran. Bukan masalah kami, bukan salah kami. Tapi hati kami ada penutup. Jadi kami tak faham kebenaran. Boleh faham? Subhanallah. Hujah inilah, hujah orang Yahudi menolak kebenaran ni digunakan oleh masyarakat sekarang. Cuma bahasa dia lain. Bahasa dia lain sikit. Bunyi beradak sikit lah. Dia kata apa? Sebiji. Belum dapat seru, belum dapat hidayat, sebiji. Ramai kan? Kenapa tak salah? Belum dapat hidayat. Kenapa tak pergi Mekah? Belum dapat seru. Sebenarnya dia beritahu dia tu okey, tak ada masalah. Cuma seru tak sampai lagi. Dia salah kat Allah lah. Sebab tu Allah tempelak Yahudi ni. Yang mendakwa mereka bukan tak nak terima hidayah, tapi hati mereka ada masalah ni. Kalau dengar tak faham, maka Allah tempelak. Bal, yang menyebabkan kamu tak faham sebenarnya apa dia? Bal, bahkan la'anahumullah. Allah telah laknat. Yang kamu tak faham ni sebab Allah telah laknat kamu. Apa makna laknat? Laknat, apa dia? Jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah, hidayat tak akan masuk. Bukan sebab ada ghulfun. Okey. Kenapa pula Allah laknat? Ada sebab. Bikufrihim, dengan sebab ini sebab Allah laknat mereka, dengan sebab kekufuran mereka. Maka akhirnya faqalilan, maka qalil apa? Sedikit. Ma yu'minun, apa yang mereka beriman. Okey. Ini apa maksud ni? Qalilan ma yu'minun. Apa maksud dia? Ada 3 maksud. Pertama, yang beriman di kalangan Yahudi sikit. Macam Abdullah bin Salam. Maksud yang pertama. Maksud yang kedua, yang beriman tu, yang beriman pun imannya sikit je. Faham? Yang tadi orang, bilangan orang beriman sikit. Yang maksud kedua, orang yang beriman tu pun iman dia hanya senipis bawah, kulit bawah. Pendapat yang ketiga, qalilan ma yu'minun, tak beriman langsung. Boleh faham tak? Ada bahasa Melayu kan? Orang kat situ sikit pun tak beriman. Makna apa tu? Tak ada langsung. Boleh Ada 3 maksud. Pertama, orang yang beriman di kalangan Yahudi sedikit. Yang kedua, iman orang tu pula sedikit. Yang ketiga, tak beriman langsung. Yang mana ni? Yang mana betul? 3-3 betul. 3-3 kemungkinan. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita, Yahudi dah ada rasul, ada kitab. Kitab pula jelaskan. Tapi mereka tetap tolak. Jadi kita kemungkinan tak? Quran ada. Kan? Cuma rasul tak ada. Kemudian Quran pula kita tak jelas. Makna potensi untuk kita kufur sebenarnya lagi besar daripada Yahudi. Yahudi ada rasul depan dia, Nabi Musa depan dia. Kemudian kitab pula bagi mereka cukup jelas. Itu pun mereka tolak. Kita Quran tak faham, lepas tu rasul pula tak ada
lagi mudah untuk menyimpang. Okey? Jadi jangan buat alasan kami belum dapat hidayah. Sebab itu adalah ayat Yahudi, cuma diubah aja. Kami belum dapat seru. Ada soalan daripada Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kelebihan orang yang meninggal di bulan Ramadan, terutama sebelum sebelum Ramadan, sebelum akhir Ramadan 2019? Dia tak ada satu pun dalil yang sahih tentang kelebihan mereka yang meninggal di bulan Ramadan ataupun meninggal di 10 akhir Ramadan. Tak ada satu pun hadis sahih. Yang Allah suruh kita meninggal apa dia? Yang Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum subhanallah. Ayat Quran jelas. Allah bukan nak kita mati bulan Ramadan. Allah bukan nak kita mati di Mekah. Allah nak kita mati dalam keadaan wa antum muslimun. Cukup. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dikira ialah di hujung masa kita mati itu. Ada orang mati di bulan Ramadan tapi tak beriman. Tak ada makna. Ada orang mati di 10 akhir Ramadan malah Lailatul Qadar tapi tak solat. Tak ada makna. Abu Jahal mati di Mekah. Jadi fahaman yang salah yang menganggap bahawa mati di waktu tertentu ataupun di tempat tertentu ada kelebihan. Cuma ada satu hadis yang berkenaan dengan mati di Madinah ada kelebihan. Itu sahih. Mati di Madinah. Tapi mati malam Jumaat. Orang kita biasa dengar kan? Mati malam Jumaat apa kelebihannya? Terlepas azab kubur. Hadis itu hadis dhaif. Hadis itu hadis dhaif. Satu. Dhaif. Yang kedua, dia sebenar orang tu mendapat kelebihan di akhirat berdasarkan waktu masa dia mati ke ataupun berdasarkan amal soleh dia. Jadi bila mati malam Jumaat, dia bukan amal soleh. Saya nak tanya, mati malam Jumaat amal soleh ke? Satu bukan amal soleh, yang kedua bukan pilihan dia. Kalau macam tu, untunglah yang Allah dah takdirkan dia mati malam Jumaat. Betul tak? Macam tak adil lah macam tu. Kemudian yang ketiga, orang yang paling mula, Nabi, mati malam apa? Senin. Jangan lebih pada Nabi pula. Meninggal Ramadan pun tak ada dalil. Tengok doa Nabi Yusuf, apa dia? Doa Nabi Yusuf. Itu doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yusuf ialah minta mati. Tapi mati dalam keadaan apa? Bila tak keluar tu makna tak baca lah tu. Apa dia? Dalam kemuncak kuasa Nabi Yusuf, tengah dalam kemuncak berkuasa, dia bukan minta supaya Allah kekalkan kuasa, tapi Allah, apa kata Nabi Yusuf? Anta waliji fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, Engkau adalah pengurus aku, penolong aku dunia dan akhirat. Maka matikan aku dalam musliman. Bukan mati malam Jumaat, bukan mati bulan Ramadan, bukan mati di Mekah. Mati dalam keadaan musliman. Okey, selamat semua. Boleh ya? Wa anti fa jazakillah khairan. Ustaz? Ya. Dalam ayat 88 yang Ustaz beritahu tadi, kalau kita ambil pendapat kedua yang kata iman mereka sedikit saja, adakah ini bermaksud mereka masih boleh dapat hidayah lagi atau Allah memang dah tutup terus? Tak, dia masalah Allah tutup terus hati seseorang, itu benda gaib, kita tak tahu.
Sama juga Allah kata apa dalam awal surah Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah bagi tahu pada Nabi, sesungguhnya orang kafir ni sama je kamu bagi peringatan ataupun tak, mereka tetap la yu'minun, tak beriman. Tapi Nabi tahu tak siapa yang hati dia memang tak akan beriman? Nabi tak tahu. Sebab itulah Nabi terus berdakwah walaupun kepada Abu Lahab. Abu Lahab dah turun tak ayat dia akan masuk neraka. Ya, tapi Nabi teruskan berdakwah. Sebab kerja Nabi berdakwah, bukan memastikan orang tu beriman ataupun tak. Jadi Yahudi ni adakah yang sedikit beriman tu akan datang dia beriman? Wallahu alam. Macam ni Allah sebut orang beriman kan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Dan ada ayat mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit yang kamu bersyukur. Dua benda yang berbeza. Pertama, bilangan orang yang bersyukur sedikit. Yang kedua, orang yang bersyukur pula dan dibanding dengan nikmat yang banyak, dia hanya syukur mungkin 10% saja daripada nikmat Allah. Kan? Tapi mungkin tak ada peningkatan selepas tu, mungkin. Wallahu alam. Jazakallahu khairan. Wa anti fajazakillahu khairan. Ustaz mohon. Okey, saya nak sebut pasal ni zakat fitrah. Sebab saya dah ada membaca dan juga mendengar huraian daripada ulama-ulama pasal zakat fitrah. Dia sebenarnya zakat fitrah ni bukan ikut mazhab Syafi'i je. 3 mazhab semua wajib keluar makanan. Makanan. Sa'un min ta'am. Nabi sebut hadis jelas. Sa' iaitu sukatan dia, iaitu min ta'am, daripada makanan. Jadi pendapat mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki semua tak sah dan tak dapat apa-apa kalau bayar dengan duit. Cuma ada pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah dia kata dibolehkan bayar dengan duit. Tapi pendapat tu bercanggah dengan 3 mazhab dan bercanggah dengan hadis yang sahih yang cukup jelas. Jadi saya nak sampaikan apa yang saya dengar daripada ulama-ulama yang dia buat perbandingan berdasarkan dalil, berdasarkan pendapat. Jadi yang mengatakan kena bayar dengan duit ini, boleh bayar dengan duit, langsung tidak ada dalil. Dan ada orang buat andaian kan, dia buat perbandingan. Orang miskin antara beras dengan duit, mana dia lebih perlukan? Jawapannya apa? Untuk zakat fitrah, jawapan tu tak terpakai. Sebab orang miskin perlukan duit zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah khas untuk makanan sahaja. Untuk dia makan 1 hari, 2 hari, hari raya. Jadi jangan buat alasan dia perlukan duit untuk beli baju raya ke, tak. Dia keperluan asas bukan baju raya. Keperluan asas orang miskin ialah makan. Kalau kita buat alasan dia perlukan duit untuk beli baju, itu ada zakat sepanjang tahun, zakat harta. Kan? Jadi saya beritahu pendapat paling kuat, termasuk dalam mazhab kita sendirilah. Boleh je, nak cari sendiri boleh je. Nabi kata bagi makanan, bukan bagi duit untuk beli beras. Ulama mengatakan, zaman Nabi ada tak duit? Kenapa Nabi tak kata, okey, yang penting akhirnya orang miskin beli beras. Nabi tak cakap macam itu. Nabi kata bagi makanan. Dan semua sahabat-sahabat bagi makanan. Sedangkan masa tu ada duit kan. Kalau duit tu salah satu cara untuk beli beras, Nabi kata okey, duit pun tak apa. Tak ada dalil. Zaman Nabi bagi pada orang miskin sendiri ataupun melalui ada? Tak, bagi pada orang miskin. Orang miskin di zaman Nabi ramai. Kan? Negara luar buat tak pakai duit? Apa dia? Negara lain. Tak, dia sama negara luar sama dengan negara Malaysia lah. Mungkin dia ambil pendapat Abu Hanifah yang untuk memudahkan.
Itu pendapatlah. Tapi saya nak sebut apa yang saya dengar. Hujah yang mengatakan tak boleh bayar dengan duit itu sangat-sangat kuat. Dan hujah yang mengatakan boleh dibayar dengan duit sangat tak kuat. Wallahu alam. Terserah. Tepuk dada tanya iman. Apa yang ada soalan lain? Ustaz kan? Ya? Ustaz nak tanya Ustaz. Adakah kita ni yang berumur ada tak bersabarlah kerana wabak COVID ni, tak dapat balik kampung lah, tak dapat sembahyang jemaah lah. Adakah itu pun dikira kurang bersyukur dan inilah maknanya tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi lah, sebab kita tengok pun ada mufti keluarkan fatwa kata balik negeri ni haram kan, sebab ada hadis Nabi berkata kalau ada wabak maknanya kita tak boleh pergi ke kawasan tu kan, ataupun nanti keluar daripada kawasan tu. Jadi adakah ini maknanya menunjukkan kita ni semua pun kurang bersyukur dan kurang bersabar Ustaz? Betul lah tu, kurang bersyukur dan kurang bersabar. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis kan, ajaba li amril mu'min. Nabi kata, aku kagum dengan orang beriman. Apa yang Nabi kagum? Iaitu semua urusan orang beriman semuanya baik. Sampai Nabi kagum hebat orang beriman ni. Kemudian Nabi huraikan, bila dia dapat nikmat, dia dengan nikmat dia semakin taat pada Allah, semakin dekat dengan Allah. Makin kaya ke, semakin sihat, dia semakin taat. Dia tak sombong langsung. Maka itu baik untuk dia. Kemudian, keadaan yang kedua, bila ditimpa musibah, dia reda, dia sabar. Maka reda dan sabar baik untuk dia. Dan Nabi kata, perkara ini tak mungkin berlaku kecuali hanya kepada orang beriman sahaja. Apa makna sabar? Apa makna sabar? Sabar, satu, tahan marah. Yang kedua, jangan merungut. Kenapa tak boleh kampung? Itu tak sabarlah tu. Kalau kita minta, dia tak bagikan. Okeylah, reda je lah. Kan? Lagi pula, tak balik kampung berdosa ke tak? Yang berdosa, kamu tak balik kampung tapi solat lambat. Kan? Kamu tak balik kampung tapi solat tak khusyuk. Itu dosa. Jadi apa masalahnya kan? Kita tengok kan Nabi Yusuf AS. Berapa lama dia di PKP kan? Duduk dalam penjara. Berapa lama? Nabi Yusuf berpuluh tahun duduk dalam penjara kan? Dan berpisah dengan mak bapak. Dia tak merungut pun. Bahkan dengan sebab ujian itu menjadikan dia orang yang hebat. Di hujung surah Yusuf, Nabi Yusuf kata apa? Siapa yang bertakwa dan sabar, Allah tak akan sia-siakan amalannya. Nabi Ayub, PKP juga kan? Berapa lama dengan penyakit itu, dia tak merungut langsung. Sebab Allah bila bagi musibah, sebab Allah sayang pada kita dan Allah nak dekatkan kita kepada Allah. Jadi apa masalahnya? Gunakan peluang, gunakan masa yang ada untuk kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Macam saya duduk di Penang, kemudian keluarga saya ada yang miskin di Perak, ke saya bayar terah dekat keluarga terus. Macam contohnya nak beri beras kan, terus pergi hantar keluarga. Boleh tak Ustaz? Apa ni? Zakat apa ni? Zakat fitrah ke? Zakat fitrah Ustaz. Mana kita nak bagi pada keluarga kita? Pada keluarga. Tak, dia zakat fitrah kita kena bagi orang lain. Keluarga kita, orang lain pula yang bagi. Bertukarlah. Kita bagi pada keluarga miskin yang lain. Dan orang lain pula bagi pada keluarga kita yang miskin. Bertukarlah. Sebab itulah zakat fitrah yang terbaik apa dia? Yang daripada tempat tu. Kalau keluarga kita duduk Kelantan, sepatut yang bagi zakat fitrah pada keluarga kita yang miskin ialah daripada Kelantan itulah. Bukan yang daripada luar. Itu yang terbaik. Dan kita duduk kat sini pula Kuala Lumpur, kita bagi zakat untuk orang Kuala Lumpur. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam.
Masa Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Balik pada persoalan zakat fitrah ni tadi, so sebaiknya kita bagi beras ke ataupun makanan yang dah masak Ustaz? Beras lah, beras. Sebab zaman Nabi dia bagi makanan yang belum dimasak. Baik, jazakallah khair. Wa anti fajazak. Waalaikumsalam. Ada soalan berkenaan dengan definasi iktikaf. Ya. Setengah masjid mengatakan kita masuk masjid kita kena iktikaf walaupun sementara saja. Ya. So, adakah itu consider iktikaf? Okey, pasal iktikaf ni ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan iktikaf makna iktikaf ialah duduk sekejap dalam masjid untuk beribadat. Duduk sekejap dalam masjid untuk beribadat. Jadi ada pendapat mengatakan kita masuk sekejap pun kita boleh niat iktikaf walaupun 5 minit. Itu pendapat. Tapi ada pendapat lain mengatakan Nabi tak pernah pun iktikaf sekejap. Tak pernah pun, tak ada dalil pun. Yang Nabi iktikaf, yang ada dalil ialah Nabi beriktikaf di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka kalau ikut pendapat ni, iktikaf yang betul-betul menepati sunnah ialah iktikaf di bulan Ramadan. Di masjid. Dan iktikaf yang paling lengkap mengikut sunnah Nabi ialah iktikaf masuk malam 21, keluar-keluar malam raya ataupun pagi raya tu. Makna tak keluar langsung dah dalam tempoh 10 hari 10 malam. Itu iktikaf yang Nabi lah. Ada pun yang pergi malam, lepas tu balik, lepas tu pergi pula solat. Dia ulama kata itu bukan iktikaf yang sebenar-benar lah. Itu pergi solat malam lah, kan? Pergi qiyam. Lepas tu habis qiyam, balik rumah sahur. Iktikaf ialah duduk di masjid. Macam Nabi SAW. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. First time dengar tadabbur. Bila hari tadabbur? Tak, untuk bulan Ramadan ni tadabbur kita setiap malam. Pukul 10 suku sampai sekarang lah. Setiap malam. Kalau malam raya, tak tahulah, mungkin tak ada kot. Oh, ada. Ada siapa nak mengajar, saya tak tahu. Oh, apa? Cuma lepas raya kita akan balik jadual seperti asal. Iaitu setiap pagi, pukul 10.30 pagi. Kemudian yang malam tu ada hari, Rabu dan Jumaat saja. Selain pada itu pagi. Okey, tak ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, berkenaan dengan Nabi-Nabi daripada Bani Israel ni Ustaz. Dia untuk Bani Israel saja. Jadi orang-orang Eropah, orang-orang Afrika, dia sepatutnya tak boleh mengikut Nabi daripada Bani Israel. Betul ke seperti itu Ustaz? Tak, masa zaman Bani Israel ada, Eropah dah ada ke belum? Nanti tak pasti, kena pastikan dulu. Nanti saya jawab buang masa kan. Tengok-tengok Eropah tak ada buang masa tu. Okey. Kita tak pasti ada tak ada, tapi saya rasa belum ada lah, kan. Cuma persoalan dia bila Allah utuskan para nabi Bani Israel kepada kaum Bani Israel sahaja. Adakah bangsa lain tak boleh? Jawapannya boleh. Contoh, Nabi Musa Bani Israel dan dihantar kepada Bani Israel, tapi antara madu'un Nabi Musa Fir'aun. Fir'aun bangsa apa? Kipti, bukan Bani Israel. Jadi orang kata kenapa pula Musa sepatut dihantar pada Bani Israel, tapi kenapa Musa pergi berdakwah pada Fir'aun? Dia bukan Bani Israel, bukan kaum dia. Kan? Jawapan dia, ulama menjawab, dia kata secara umum setiap nabi itu dihantar pada kaumnya secara umum. Tapi kalau ada kaum lain di zaman itu, di tempat itu, maka termasuklah sasaran dakwah. Satu. Yang kedua, jawapan kedua, Musa nak berdakwah pada Bani Israel, tapi kita tahu tak Bani Israel duduk di mana ketika itu? Duduk di Mesir. Satu. Yang kedua, Bani Israel masa itu dikuasai oleh Fir'aun. Jadi kalau Musa nak berdakwah pada Bani Israel, sebab tu Musa cakap pada Fir'aun, bebaskan Bani Israel.
Sebab itu mad'u aku, itu kaum aku. Jadi selagi Musa tak berdakwah pada Firaun, Musa tak boleh berdakwah pada kaum dia. Sebab kaum Bani Israel di bawah penguasaan Firaun. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah? Terima kasih kan. Sama-sama. Kita sambung besok insya-Allah di waktu yang sama. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.